Okey, kali ni Ellie nak sharekan satu resipi diet yang Ellie cukup suka buat. Kalau korang suka makanan Thai yang masam-masam tu, lepas tu nak berdiet, resepi ni memang confirm korang akan suka. Rendah karbo, rendah kalori, lepas tu kaya dengan protein. Selain daripada tu, Ellie akan tunjukkan macam mana korang boleh masakkan konjac. Selalu korang tanya kan, konjac ni macam mana nak masak kan? Resepi ni memang mudah. Yang paling Ellie suka sebab rasa dia tu, memang cukup rasa weh. So, kalau korang suka resepi macam ni, jangan lupa untuk like, sharekan video ni dan juga subscribe pada Basically, alright? So, benda pertama sekali untuk kita siapkan kita punya pad thai ni, kita nak siapkan dia punya bahan tumis dia. Untuk resepi ni, Ellie akan pakaikan sedikit bawang merah. Hiriskan dia nipis-nipis. Tak lupa juga dengan kita punya bawang putih sekali. Kalau tak ada bawang merah, pakai je lah bawang besar tu pun tak ada masalah. Alang-alang tu Ellie akan potongkanlah segala benda yang nak kena potong kan. Selalunya bab masak ni kejap je kan. Bab prepping ni yang nak memotong lah, nak mencuci lah, nak memang kulit tu lah yang lama benar. So alang-alang tu buatlah semua serentak semua sekali lah. Dan untuk resepi ni kan, Ellie nak tambahkan protein sayuran, iaitu tofu. Alah, dia dah tulis lah kat situ teh here. So koyak kat situ. Ellie selalu tak nampak benda-benda macam tu. So Ellie cukup suka pakai tofu macam ni. Kalau kata korang nak beli kan, carikan tofu yang extra firm. Sebab bila korang pakai yang extra firm ni, sekurang-kurangnya bila korang masak tu, dia tak adalah hancur-hancur macam tu. Dia ada banyak jenis tofu sebenarnya. Dia ada yang jenis lembut, dia ada jenis yang sedang-sedang macam tu. Dan juga untuk yang bergoreng ni, kita pakai yang extra firm macam ni. Nampak tu lembut je kan, walaupun namanya extra firm. Bayangkanlah kalau kata yang lembut gila tu macam mana lah, bila korang potong tu habis hancur weh. Yang jenis lembut tu selalunya elok kalau kata korang nak makan mentah macam tu ataupun steam. Okay. Ellie cukup suka tengok orang duk potong-potong tofu ataupun benda-benda yang lembut macam ni. Korang macam Ellie juga ke? Masukkan dalam mangkuk siap-siap. Dah settle dah bahan-bahan untuk tumis kita. Next, kita akan didihkan air sikit. Bukannya kita nak masakkan pad thai tu dalam ni. Kita nak rebuskan kita punya konjac. Untuk sediakan konjac mi ni, Ellie akan bilas dia dulu dengan air sikit. Yang mana yang tak tahu konjac tu apa, konjac tu adalah satu jenis mi yang dibuat daripada konjac. Dia memang rendah karbo dan juga rendah kalori. Lepas tu kita masukkan dekat dalam air yang mendidih macam ni. Masak sekejap je, dalam 1-2 minit macam tu je. Korang masak 1 jam pun konjac tu macam tu lah kenyalnya. Lepas tu kita akan tapiskan dia. Dan sekarang ni kita dah ready dah untuk masakkan kita punya pad thai kita. Senang je kan nak sediakan kita punya konjac mi ni kan. Ini semua adalah bahan-bahan untuk buat pad thai ni. Nampak macam banyak kan, tapi sebenarnya tak banyak pun. Yang penting korang kena ada bahan sos dia, bahan tumis dia, dan juga bahan-bahan yang lain lah. Semua ni Ellie dah tuliskan dekat dalam resepi, dekat dalam description, okay? Nanti korang boleh rujuk dekat situ. Alright, so untuk resepi ni, Ellie pakai kuali baru ni kononnya. Stainless steel lah. So, masukkan sedikit minyak. Dan kita akan tumiskan kita punya bawang merah dan juga bawang putih kita dulu. Tumiskan dia sampailah dia naik bau macam tu. Alright? So, seterusnya kita akan masukkan kita punya protein. Untuk resepi ni, Ellie akan masukkan udang. Yang tu macam termasak sikit tu kan. Tak apalah. Alah, pakai 2 je ke udang? Masukkanlah 3. Cukup syarat. Selain daripada udang, korang boleh pakai juga ayam ke, daging ke, mana-mana lah yang korang suka ya. Seterusnya, masukkan kita punya tofu kita. Bila dah masuk tofu ni, kacaukanlah dekat atas kuali tu pelan-pelan takut nanti tak pasal-pasal hancur pula. Sebab kita masukkan tofu kita ni dulu, sebab kita nak bagi tofu tu rasa udang, rasa bawang semua lengkap. Alright, so bila kita dah tengok tumis elok macam ni, Ellie akan masukkan sedikit lagi minyak. Seterusnya masukkan kita punya telur kita ni. Bila dah nampak dia dah masak sikit tu, telur putih tu, kacaukan dia pelan-pelan. Kita dah kan kocak-kocakkan dia sampai dia hancur macam scrambled egg gitu. Lepas tu kalau kata korang nak pakai non-stick pan pun tak ada masalah. Kejap lagi Ellie akan tunjukkan macam mana nak bagi dia kurang melekat sikit, okay? So seterusnya, sekarang ni kita punya bahan tumis pun dah elok garing. Masukkan kita punya konjac mi tu, alright? So kita akan kocak-kocakkan dengan kita punya bahan yang kita dah tumis tadi tu. Alright, part ni penting. Kita akan start masukkan kita punya sos kita. Ellie akan masukkan 2 sudu besar sos ikan. Sos ikan siam tu. Tak apa, masukkan sikit-sikit dulu sebab kejap lagi kalau tak cukup rasa kita boleh tambah lagi. Seterusnya masukkan
kicap cair, bukan kicap pekat Kemudian masukkan cuka makan sedikit. Kalau suka pedas, masukkan cili blend kita. Next, masukkan air asam jawa. Masuk dalam 2-3 sudu macam tu. Dan juga masukkan kita punya pemanis kita. Ellie tak pakai gula, Ellie pakailah kantor. Kalau korang tak ada, nak pakai gula pun tak ada masalah. Kalau katalah diet korang mengizinkan. Lepas tu kacaukan lah. Nampak tu. Bila kita dah masuk kita punya sos kita tu, dia punya benda garing dekat bawah tu dah start macam dah tak melekat sangat kan. Sebab tu Ellie tak kisah sangat pun kalau kata dia garing kat bawah tu. Waktu tengah masak tu jangan lupa untuk rasa-rasa sikit. Macam ni Ellie dah rasa sikit. Ellie masukkan sikit kicap cair lah. Sebab nampak pun dia macam kurang gelap sikit kan. Dan last kali barulah Ellie masukkan garam. Itu pun kalau kata tak cukup rasa garam tu lah. Kalau kata dah masin tak payah tambah pun tak apa. Untuk resepi pad thai ni Ellie sarankan api tu kena kuat sikit. Tapi korang kena ada kat situ lah. Janganlah biar je macam tu. Tak pasal-pasal nanti hangit pula. Kita masukkan kita punya sayuran. Dan juga masukkan kacang tanah kisar. Tak ada masak apa pun. Dia mentah macam tu je. Kalau korang nak pakai yang roasted peanuts ke, tak ada masalah pun. Wajib masukkan kacang tanah ni. Sebab kalau katalah tak ada kacang tanah, bukan pad thai lah namanya. Tapi kalau katalah korang alergi ke ataupun tak nak pakai, tak ada masalah. Dan sekiranya kalau katalah korang rasa macam kering sangat lah pad thai ni, masukkan sedikit air. Tak payahlah masuk macam 1 gelas macam tu. Masuk dalam 3-4 sudu macam tu je. Sekarang ni bolehlah kita angkat. Ada berat. Bang, tolong. Itu yang tak suka pasal stainless steel punya kuali ni. Dia punya berat dia. Ya Allah, tak boleh nak bawa bincang weh. Kena ada tenaga jantan jugalah nak mengangkat ni. Ellie lembik benar. Nampak tu. Nampak sedap sangat kan. Weh, macam char kway teow pun ada juga rupa dia. Tapi resepi ni adalah untuk resepi pad thai. Kalau korang teringin resepi char kway teow, nanti komen dekat bawah. Dah siap dah pad thai kita. Weh, sedap ni weh. Serius, kalau katalah korang nak belajar, nak makan konjac ke apa, ini adalah resepi pertama yang korang patut cuba. Sebab kalau makan konjac dia saja, satu dia kenyal saja, lepas tu memang tak rasa apa. Oh, dah ada chopstick. Okey. Okey tak? Oh, limau. Lepas limau tu memang penting weh. Bagi Ellie lah nak bagi pad thai ni lagi sedap kan. Make sure dia betul-betul masam. Masam daripada asam jawa. Tiba-tiba datang balik dia tu. Tak letak lagi limau tu. Kita dapatkan masam daripada asam jawa tu. Lepas tu sedikit masam daripada limau. Sedap weh. Yang ini Ellie pakai limau biasa je. Limau nipis je. Confirm korang akan suka kalau kata dah letak limau ni. Dia punya rasa tu tiba-tiba macam upgrade macam tu. Sebelum kita makan tu, gaul-gaulkan dia dulu supaya semua rasa limau tu memang sekata dengan rasa pad thai tu. Lepas tu apa lagi? Jemputlah makan. Sedap. Sedap. Rasa apa? Pad thai. Tu dah dia resepi pad thai kita. Senang gila kan. Kalau korang masak, make sure api tu kena panas supaya nampak tu. Dia macam ada char-char yang macam terbakar-terbakar hangit tu. Yang itu yang buat sedap tu. Okey? Lagipun kalau masak konjac ni, korang masak lama macam mana pun, dia tak akan hangit, dia tak akan melembik. Dia kenyal je macam tu je. Okey, Ellie cuba Bismillah. Sedap tau. Tambah kat tadi bila dah masukkan dia punya limau tu, masam-masam tu sedap. Korang nak tambahkan dengan telur dadar pun sedap. Tapi kan kalau kata Ellie letak telur dadar ni kan, tak nampak lah pula segala mak nenek pad thai apa semua ni kan. Resepi ni kalau kata korang bagi dekat sesiapa pun, dia orang tak tahu pun benda lah ni konjac sebenarnya. Dan bila korang menggunakan konjac, korang dah save daripada segi kalori dan juga karbo. Cuma Ellie nak ingatkan kalau kata korang makan konjac, sebab fiber dia banyak daripada mi yang biasa. Jangan makan terlalu banyak sangat lah sekali harung tu. Sebab kalau bila kita dah terlalu banyak fiber kan, kita punya perut ni nanti dia macam susah sikit nak hadam. Selain daripada konjac ni, ada banyak lagi mi yang korang boleh cuba yang rendah karbo dan juga rendah kalori. Nak beli macam ni pun boleh, ataupun korang nak buat sendiri kat rumah pun boleh. Link cara untuk kurangkan nasi dan juga alternatif karbo ada dekat dalam description. Harap korang sukalah resepi pad thai bersih diet ni. Lepas ni resepi apa pula yang korang nak Ellie cuba, just komen dekat bawah, okay? Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe pada Basically. Bye bye. Sedapnya. Makan biri pula.